Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Fitnah Mastura makan diri. Mastura Doktor Siti Mastura yang telah memfitnah ramai orang, bukan seorang dua tapi ramai orang dia fitnah. Tapi setakat ini belum ada lagi lah mahkamah putuskan sama ada dia memfitnah atau tidak. Tapi sudah ada keputusan pembayang bahawa ada kes saman fitnah Siti Mastura diarahkan oleh mahkamah file pembelaan. Maksudnya apa? Ada kes. Maksudnya ada kes, ada yang perlu dibela oleh Siti Mastura. Mahkamah Tinggi Pulau Pinang hari ini mengarahkan ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Muhammad memfailkan pernyataan pembelaan bagi menjawab saman fitnah yang dikemukakan oleh 3 pemimpin DAP terhadapnya. Ahli jawatan kuasa Muslimat PAS Malaysia itu diarahkan berbuat demikian selewat-lewatnya 11 Januari 2024. Kalau tak ada sampai 11 Januari, habislah. Ini betul-betul makan diri. Kerana Dr. Siti Mastura sekarang ramai orang buat meme tentang kedoktoran PhD ni. Apa tidaknya Lim Kit Siang dengan Lim Guan Eng dikasih sama tiba-tiba dengan Lim Kuan Yew. Bukan Lim Kuan Yew lah, Lee Kuan Yew. Aduh, doktor. Hakim Datuk Kwai Chew Sun turut menetapkan pada 9 Februari untuk pengurusan kes selanjutnya. Pengurusan kes melalui simekan hari ini berlangsung di hadapan penolong pendaftar kanan Tunku Intan Nadira Tunku Muhammad Nazarin. Plaintiff yang diwakili Datuk Sankara Nair, Jadin Pun Wai Ken dan Wong Guo Jin, manakala Muhammad Hakimi Farhami mewakili defendant. Samaan itu difailkan oleh pengerusi DAP Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, ahli Parlimen Seputi Teresa Kok, jadi 3 daripada firma SN Nair and Partners di Mahkamah Tinggi Georgetown pada 27 November lalu. Ketiga-tiga plaintiff itu mendakwa Mastura telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mempunyai pertalian dengan Parti Komunis dan ketuanya Chin Peng serta bekas Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew tahu? Lee Kuan Yew, bukan Lim Kuan Yew. Aduh, otak mana otak? Takkanlah PhD Lim Kuan Yew dengan Lee Kuan Yew tak tahu. Mereka menegaskan bahawa ketika ceramah pada 4 November lalu, defendant telah membuat beberapa kenyataan yang merujuk secara langsung dan tidak langsung kepada ketiga-tiga plaintiff. Kenyataan itu mengaitkan mereka kononnya mempunyai hubungan dengan Parti Komunis, menyokong serta mengamalkan selain menyebarkan ideologi dan falsafah komunisme dalam negara. Menurut plaintiff, kenyataan Mastura juga mengandungi butiran bahawa mereka adalah musuh negara serta tidak mempunyai kesetiaan kepada raja dan negara, selain warga negara yang tidak setia dan mengamalkan ideologi terlarang. 3 pemimpin DAP terbabit juga mendakwa kenyataan defendant turut mengandungi butiran bahawa mereka ancaman kepada keselamatan negara. Mastura juga mendakwa ketiga-tiga ahli politik berkenaan adalah sebahagian daripada agenda Klan Lim untuk membentuk sistem kader, iaitu istilah yang lazim digunakan dalam struktur Parti Komunis oleh DAP bagi menyebarkan ideologi dan falsafah komunis di negara ini. Sehubungan itu, plaintiff menegaskan bahawa dakwaan defendant adalah tidak berasas, palsu, berniat jahat kerana sengaja mengaitkan mereka dengan Parti Komunis dan Chin Peng.
Tindakan defendant jelas sekali didorongnya dengan tipu muslihat untuk mendapatkan publicity bagi menaikkan imej parti politik defendant. Menurut ketiga-tiga plaintiff dalam pernyataan tuntutan. Habislah. Kalaulah seorang mereka pergi saman 10 juta, 10 juta kali 3 orang 30 juta. Tak apa, doktor kan kaya. Salam sejahtera, salam sejahtera, salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Okey. Daulat tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Daulat tuanku yang di Pertuan Agong. Akhirnya Baginda, Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong tampil memberikan peringatan semula. Inilah yang telah berlaku kepada negara Malaysia sekarang. Jadi sekali lagi, selepas peningkatan jumlah COVID di Malaysia, akhirnya Agung tampil sekali lagi. Agung, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, mohon diampun. Bahasa yang tak sesuai tadi ya. Agung akhirnya tampil mengeluarkan titah sekali lagi daripada Baginda. Agung bertitah menasihatkan rakyat ambil langkah berjaga-jaga. Ambil langkah berjaga-jaga. Yang di Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada hari ini menasihati rakyat agar mengambil langkah berjaga-jaga dan berdisiplin di dalam kawalan Kendiri berikutan peningkatannya kes jangkitan COVID-19 sekali lagi. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, Al-Sultan Abdullah turut menasihati rakyat khususnya golongan rentan, warga emas dan yang mempunyai komorbiditi agar mengamalkan pemakaian pelitup muka di kawasan tumpuan awam, sesak dan tertutup. Baginda juga berkata yang di Pertuan Agong bertitah turut mentitahkan agar rakyat menjaga penjarakan fizikal dan kerap mencuci tangan serta menggunakan cecair pembasmi kuman. Selain daripada kawalan Kendiri, individu yang bergejala disarankan mengelakkan 3S, iaitu berada di kawasan yang sempit, yang sesak dan bersembang dalam jarak yang dekat. Sebagai langkah untuk pencegahan dari badan bagi mengurangkan risiko jangkitan virus ini. Seri Paduka Baginda juga menzahirkan kegusaran jika rakyat lalai atau mengambil sikap yang sambil lewa, kes COVID-19 akan terus meningkat. Tambahan pula pada ketika ini musim cuti sekolah yang menyaksikan banyaknya pergerakan dan perimpunan orang ramai, katanya menerusi kenyataan yang dikeluarkan. Dalam kenyataan yang sama, beliau berkata Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan sokongan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi pusat kesiapsiagaan dan tindak cepat krisis, memantau rapi kes COVID-19 di seluruh negara dan mengeluarkan cadangan serta arahan bergantung kepada situasi semasa. Baginda bertitah rakyat juga disarankan supaya sentiasa peka dengan perkembangan terkini berkenaan COVID-19 di negara ini dan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh KKM dari semasa ke semasa. Semalam Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam sidang media memaklumkan sebanyak 20,696 kes COVID-19 dilaporkan di seluruh negara bagi tempoh 10 hingga 16 Disember. Beliau turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa mengamalkan langkah pencegahan, termasuklah memakai pelitup muka di kawasan awam dan tertutup, mengelakkan kawasan sempit dan sesak serta mengambil vaksin COVID-19. Kita jumpa lagi. Daulat tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, mohon patik diampun. Digar hayu tuanku. Bye-bye. Okey, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Salam sejahtera, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tiada istilah turun pangkat. Yang penting dapat jaga rakyat. Itu yang penting. Inilah perbezaan yang dibawa oleh fikiran yang betul-betul mau membangun negara, membantu rakyat, dengan yang cuba hanya sibuk berpolitik, nak tebuk inilah, nak tebuk itulah, macam-macam lah. Jadi tiada istilah turun pangkat. Yang penting dapat jaga rakyat. Ahli Parlimen Hulu Langat Muhammad Sani Hamzan
menyifatkan sebenarnya tiada istilah turun pangkat dalam rombakan kabinet yang dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 12 Disember lalu. Sebaliknya beliau berkata portfolio yang baru atau dikekalkan itu merupakan satu amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada mereka yang terpilih. Katanya, kita bekerja untuk rakyat dan negara yang dicintai. Apabila Perdana Menteri sudah memberi tanggungjawab dalam portfolio masing-masing, tidak kiralah sama ada Kementerian Luar Negeri kah, Kementerian Belia dan Sukan kah, dan sebagainya lah. Yang penting kita wajib menjalankan amanah yang diberikan. Bersyukur dulu. Sudah jadi menteri, bersyukurlah. Ramai lagi yang tak jadi menteri, tetap bersyukur, tetap jalankan tugas. Jadi paling bagus ialah apa yang terjadi sekarang dalam kerajaan Madani ini. Semuanya tak kecil hati, semuanya okey-okey saja. Tiada kecil hati lah, semua okey saja. Yang penting kita deliver katanya, dan dapat menjaga serta membela rakyat di negara ini. Rombakan kabinet adalah kuasa mutlak Perdana Menteri, terpulang kepada beliau untuk memilih siapa yang dikehendaki. Contohnya sebelum ini Datuk Seri Muhammad Hassan Menteri Pertahanan dan telah ditukarkan ke Kementerian Luar Negeri. Pada saya tiada istilah turun pangkat, katanya dalam rancangan bual bicara Pod 45. Bual bicara dari NR Channel TV itu bertajuk Rombakan Kabinet sebelum pencapaian Madani. Sebelum setahun pencapaian Madani yang disiarkan secara dalam talian semalam. Mengulas setahun kerajaan Madani, Sani yang juga adalah pengarah mobilisasi amanah berpandangan positif mengenai pencapaian kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim itu. Katanya dalam tempoh setahun ini, alhamdulillah, walaupun mungkin kita tidak boleh buat semua, tapi banyak perkara dapat dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan. Yang mana tunjang kepada kerajaan pada hari ini adalah Kerajaan Pakatan Harapan, UMNO Barisan Nasional dan juga sahabat-sahabat kita dari Sabah dan Sarawak, katanya. Apa yang penting bagi saya adalah untuk kita menstabilkan soal ekonomi, kehidupan, pendidikan, kesihatan dan sebagainya, ujar beliau lagi. Rombakan kabinet pada minggu lalu menyaksikan ahli jemaah menteri meningkat daripada 28 kepada 31, manakala timbalan menteri meningkat daripada 27 kepada 29, sekaligus jumlah keseluruhan anggota pentadbiran kerajaan perpaduan kini adalah 60 orang. Terdapat 4 muka baru dan penampilan semula 5 bekas menteri dalam rombakan kabinet kerajaan perpaduan. Tahniah diucapkan semua dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.